Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari Jumaat yang bestari. 22 Disember, hanya 9 hari lagi sebelum kita menyambut 2024. Apakah azam-azam baru anda semua? Anim Izzati, ada azam baru untuk 2024? Cerita pasal azam baru ni, dia kalau boleh memang kita perlukan satu topik yang 1 jam. Cerita pasal azam saja. Azam saja? Azam saja. Sebab apa, yang lama-lama daripada tahun 2020 tu dia tak bawa lagi ke sini. Oh, tak sampai lagi? Tak sampai lagi. Ada yang masih lagi belum tercapai. Tapi insyaAllah kepada betul? anda yang InsyaAllah. tak sampai itu tak apa. Kita terus doakan dan insyaAllah kita akan adakan 2024 yang cemerlang dan gemilang. Dan cakap pasal cemerlang dan gemilang, topik kita pada hari ini juga akan membawakan kisah cemerlang dan terbilang. Kita akan bawakan seorang individu yang baru-baru ini kita tahu pencapaian luar biasa. Adik yang mendapat antara mereka yang mendapat peningkatan ataupun penilaian mumtaz. Ini kita akan bawakan di studio. Tapi sebelum tu, macam biasa kita nak kongsikan bersama dengan anda. Pagi-pagi hari ini apa yang kita nak fokuskan di sini ialah amaran hujan berterusan yang diklasifikasikan sebagai perlu waspada dan berkeadaan buruk. Ini dia di kawasan-kawasan seperti di Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Dan waspada juga hujan berterusan dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pahang, di kawasan Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin, dan juga hujan berterusan dijangka berlaku di Keluang, Kulai dan Johor Bahru. Orang Johor, kena hati-hatilah. Betul. Dan lagi satu, ini kita nak menyambut hari Natal, kita nak menyambut juga cuti sekolah, cuti panjang sekarang ini. Jadi apa sekalipun perancangan adalah perlu berada pada tahap yang paling baik sekali, termasuklah anda ambil tahu bagaimana cuaca di tempat ataupun keadaan destinasi yang hendak dituju. Tapi itu fikir pasal cuaca. Kalau nak fikir pasal destinasi, yang nak ini fikir pasal kos, tak payah lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya kita, yang mengumumkan bahawa tiada tol dimansuhkan selama 2 hari 23 hingga 26 Disember untuk mereka yang menyambut hari Christmas. 23 dan 26. 23 dan bukan hingga anda kena faham betul-betul. 23 dan 26 Disember kepada pengguna lebuh raya semua jenis kenderaan. Bersempena dengan hari cuti panjang ini. Kita hadiahkan Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Ada pantun. Silakan. Pen merah, pen biru. Datuk Seri, I love you. Terima kasih begitu. Alright, cantik. Terima kasih banyak-banyak. Tapi dalam kita meraihkan cuti sekolah dan juga hari Christmas, berwaspada kerana COVID-19 kembali bertular di kalangan kita. Jangan dekat jika batuk walaupun suami isteri. Suami isteri pun tak boleh. Suami isteri. Abang Nas, kita suami isteri. Tapi betul lah, ini cerita tentang jangkitan ini. Walaupun kita dah kategorikan COVID-19 ni bukan lagi berada pada tahap yang perlu kita risau macam sebelum ni. Maknanya kita dah ada ilmu lah. Ilmu bagaimana untuk melayani situasi ini. Walau bagaimanapun jangkitan ni dia tak kenal keadaan. Usia, tak kenal keadaan. Dia tak kenal keadaan. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa apakah SOP kita, pelitup muka, penjarakan sosial, terutama bila kita sedang melawat rakan-rakan dan sanak saudara semasa sambutan Christmas ini. So apa lagi, jangan kita lupa akan penjarakan sosial kita. Sangat-sangat penting. Terima kasih. Okey, itu dia berkaitan dengan apa yang perlu anda tahu pada awal pagi ini. Kita nak relax sedikit sambil memberikan cerita inspirasi kepada anda semua. Ini dia, kita nak kongsikan sedikit pengenalan berkaitan dengan adik Nur Iman selaku mumtaz untuk PSRA. Baru-baru ini telah pun dinobatkan sebagai mumtaz antara mereka yang mendapat pencapaian tertinggi dalam PSRA. Sama-sama kita saksikan. Dugaan menjawab peperiksaan di hospital bukan menjadi penghalang untuk kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun ini memperoleh keputusan cemerlang bagi penilaian Sekolah Rendah Agama PSRA 2023. Nur Iman Syahirah Zulfakri berjaya mendapatkan mumtaz atau cemerlang untuk kesemua mata pelajaran yang diambil, termasuk bahasa Arab. Dia merupakan anak yatim selepas bapanya meninggal dunia pada 2021 akibat COVID-19. Anak bongsu dari 4 adik-beradik ini dibesarkan oleh ibunya sendirian dengan mencari rezeki menjual bantal secara kecil-kecilan. Seminggu sebelum peperiksaan bermula, Nur Iman ditahan di wad Hospital Tengku Ampuan Rahimah akibat serangan asma serta jangkitan kuman di paru-paru. Walaupun terpaksa menjawab soalan dengan beranula di tangan, cabaran yang dialami anak bongsu ini tidak mematahkan semangat untuk tampil cemerlang.
Moga impian Nur Iman ingin meneruskan pembelajaran dalam aliran agama bagi mencapai cita-citanya menjadi seorang ustazah tercapai pada masa hadapan. Memandangkan Ya. Anim Izzati kita juga InsyaAllah. daripada sekolah agama. Oh. Saya baru dapat tahu. Jadi Ya memang ke? ada rasa bangga lah. Betul. Alhamdulillah. Dia Bukannya senang, sebenarnya kalau jadi orang Johor lah kan, dia memang macam wajib. Tak ada pilihan lain. Tak bang, ada masuk. pilihan, Tak ada pilihan lain. Allahu Mak Akbar. kata lulus je, masuk dah jahaz. Dia macam tu lah gitu. kan. Okey, kita nak cerita tentang kalau di Selangor ni PSRA lah. Seperti mana yang kita kabarkan tadi. Ini dia Mumtaz PSRA untuk tahun ini. Masya Allah, kita bersama dengan adik Nur Iman Syahira Zulfakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, sangat comel. Okey, di sebelahnya? Dia lupakan Ustazah Aini Nazira Abdul Karim, guru kelasnya ya. Ya. Alhamdulillah. Dan di insyaAllah. sini Okey. daripada Kafai Nurul Ain Teluk Gadong Kelang ya. Ya, betul. Dan macam mana pencapaian daripada semua batch Darjah 6? Alhamdulillah. Untuk pencapaian PSRA tahun Ya, ini, saya. ada banyak peningkatan murid kita. Macam tahun sebelum ni ada 9 orang mumtaz. Tahun ni meningkat 12 orang mumtaz. Alhamdulillah. Antaranya Okey, adik 12 Iman. orang mumtaz. 6 orang mendapat mumtaz semua mata pelajaran. Okey. 6 orang mendapat mumtaz semua mata pelajaran. Okey, mungkin dalam kalangan kita tak tahulah apa yang dikatakan sebagai mumtaz kan. Kita ada juga jahit jidan, kita ada juga jahit kan. Maknanya peringkat-peringkat tertentu yang mengatakan sama ada bagaimana penilaiannya untuk sudut kefahaman kita. Ustazah mungkin secara ringkasnya boleh kongsikan mumtaz ni bagaimana penilaian dia sebenarnya? Terangkan ranking dia. Dia ada 5 tahap pencapaian. Yang pertama mumtaz. Mumtaz ni bagi murid yang cemerlang lah. Kemudian yang kedua jahit jidan. Yang ketiga jahit. Yang keempat makbul. Yang kelima musaadah. Musaadah. Itu dia. Okey. Semua kategori ini menunjukkan penilaian pemarkahan Ya, kan. betul. Kalau mumtaz itu 85% ke atas. Kalau Betul. 100 hingga 90 mumtaz. Bukan 85 Wah, 10% yang Kita teratas. tinggalkan 85 dah kira A lah, A plus. Alah comel. tinggi betul lah. Ini bila ni? Kejap-kejap dekat visual tadi tu. Tu bila? Umur berapa tu Iman? Minggu lepas tak silap. Oh ya, masa tu Saya dapat announce. tahu Makkah tu. Makkah kita punya keputusan tu. Itu dia. Jadi sekarang namanya Nur Iman Syahira tapi sekarang ada Mumtaz Nur Iman. Macam mana rasa dia? Bangga, Alhamdulillah. excited juga. Excited juga. Excited. Okey, happy. cuma cerita dia kenapa kita bawakan adik Iman ni, dia berbeza sikit daripada mereka yang mengambil peperiksaan kan. Cabarannya. Terpaksa, yalah ada cabaran tertentu kan Nas, masuk hospital. 3 paper katanya terpaksa ambil di hospital. Mungkin adik Iman nak ceritakan bersama dengan kami macam mana perjalanan mengambil peperiksaan masa tu. Sebenarnya masa tu pada awal bulan 9 tu, saya memang ada terkena influenza A. Okey, okey. Okey. Jadi saya start daripada situ. Saya memang selalu dah mula tak sihat dah. Jadi saya seminggu tu ada sehari sekali. Okey. Ada memang seminggu sekali saya tak sihat. Okey, masa tu belum lagi, masa tu bila? Berapa bulan lagi nak exam? Masa tu baru tengah bulan 9. Tengah bulan 9, examnya bulan 10. Awal bulan 10. Oh, tapi dah trial lah. Dah. Dah percubaan lah masa tu. Percubaan tu masih ambil dekat kelas. Percubaan ambil di sekolah. Di sekolah. Okey, masa peperiksaan tu yang terpaksa ambil di hospital. Jadi influenza A terpaksa dimasukkan ke dalam ward. Jadi perasaan Bukan. Yang tu baru tu. Yang masuk ward ni pada sebelum 4 hari sebelum peperiksaan. Itu nak tanya 4 hari sebelum exam peperiksaan, pula tu. terpaksa masuk hospital. Berapa hari berada di dalam ward? 7 hari. 7 hari. Maknanya berapa paper yang terpaksa diambil di dalam ward? 3 je. 3 sahaja. Okey. So 3 paper tu katanya ialah dalam keadaan dalam ward ni kan. Kita kalau ambil exam kat dalam kelas pun kita rasa exam tau. Ni exam dia lain kan. Dia bukannya belajar biasa ulang kaji dia tak. Kalau trial pun dia lain. Ni exam betul kan. Masa tu dekat hospital. Jadi macam mana macam keadaannya, fikirannya, perasaannya? Fikiran dia tak boleh nak fokus. Sebab keadaan ward yang ramai. Lepas tu ramai pesakit yang macam-macam ragam lagi. Lepas tu dengan tangan bengkak, dua-dua kena kesan jarum. Sebab nebulizer tu, dia ambil 1 jam sekali. Oh yelah. So tengah-tengah menjawab soalan kena berhenti sekejap ambil nebulizer lepas tu teruskan? Tak, itu Sambil-sambil lah. bukan.
tu ambil sebelum masuk biliknya. Sebelum masuk biliknya. Okeylah, Ya preparasi Allah, kan. hai, Masya Allah. Tapi kegigihan lah, tak nak menjadikan sebagai sakit tu alasan tak nak ambil paper ke kan. Okey, Ustazah mungkin ada sedikit komen. Sebenarnya Iman ni orang dia macam mana? Sebagai guru kelasnya kan. Berapa tahun dah mengajar Iman? Saya mengajar Iman 2 tahun. Daripada darjah 5 hingga darjah 6. Jadi potensi dia kita boleh nampak daripada dalam kelas lagi lah. Betul. Iman ni kalau dengan rakan-rakan dia seorang ceria, mudah bergaul, berani ke hadapan. Kalau dengan guru-guru pun sama. Dia mudah bekerjasama dengan guru, menghormati guru. Kalau ada macam ada permasalahan dia akan bertanya. Saya nak tanya kepada cikgu dan juga kalau boleh ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang cemerlang. Kerana saya kagum dengan adik Nurul Iman antara batch PKP dikatakan dan sangat sukar apabila belajar dari rumah dan sebagainya dan semua student atau pelajar yang dalam kelas Iman melalui benda yang sama, tapi ada yang cemerlang, ada yang tidak. Mungkin Ustazah boleh terangkan sikit apa yang membezakan mereka? Dia sebenarnya bila selepas PKP ni cabaran dia dua pihak, daripada pihak guru dan juga pihak murid lah. Guru dalam perlu memberi lebih penerangan kepada murid berkaitan dengan tajuk-tajuk ataupun ada sesuatu yang murid tidak faham. Murid pula dia kena lebih fokus dan lebih berusaha. Orang kata kalau sebelum PKP ni kita fokus sekali, selepas PKP kena berganda lagi fokus dia. Kena berusaha lagi. Kena banyak usaha sendiri dengan dibantu oleh guru-guru. Saya percaya tahap usaha itu yang membezakan sama ada anda boleh berjaya ataupun tidak kan. Kalau mungkin rakan-rakan kita yang mengenali, yang menyaksikan kami di Malaysia hari ini, kalau perasan gambar-gambar yang dikongsikan tadi betul. Ada yang mungkin tertanya-tanya, betul ke tu arwah Haji Zul? Betul. Itulah dia yang pernah berkhidmat bersama dengan kami di TV3 ini dalam pihak pengurusan semua manusia. Inilah anaknya yang bongsu, yang terakhir, yang paling manja dengan arwahnya. Walaupun arwahnya tidak dapat berada di sini bersama-sama menyaksikan kejayaan ini, pastinya arwah rasa bangga kan melihat kepada kejayaan ini, insya-Allah. Iman, apa selepas ini? Perancangan, niatnya ataupun minatnya dah set ke belum goals ataupun kejayaan yang ingin diraih selepas ini, Iman? Untuk sekolah menengah nanti, saya cuma harap saya dapat jadi pelajar contoh, pelajar cemerlang, berdikari, dapat banggakan ibu bapa lagi. Lepas tu nanti saya harap saya boleh jadi guru lagi. Saya nak mengajar orang lain. Tapi memang ada karakter guru kan? Cita-citanya memang nak menjadi ustazah. Confirm. Lebih kepada guru bahasa Arab. Tengok gurunya sendiri. Okey. Guru bahasa Arab. Ustazah guru bahasa Arab. Okey. Kita nak bagi dialog sikit boleh? Wow, kita nak dengar kefasihan bahasa Arab kalian berdua boleh? Jadi kalau dalam kelas mesti berbual bahasa Arab kan? Ada sikit-sikit lah. Okey. Lepas berbual, mohon ditranslatekanlah kepada kami berdua ni. Sikit-sikit. Okey, apa sahaja topik yang berkaitan? Boleh Ustazah dengan Iman dengarkan. Kita perbualan hari yang lain pada. Okey. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anda bil khair. Itu perbualan kan? Haluki, anda bil khair. Jadi kalau dekat dalam peperiksaan itu, saya kira bahasa Arab sebenarnya bahasa yang paling susah. Sangat susah untuk saya. Saya pernah ambil dengan bahasa Arab. maskulinnya, dengan femininnya dan sebagainya. Jadi untuk kata-kata akhir lah. Betul. Mungkin untuk Iman yang dah bercita-cita menjadi seorang ustazah. Alhamdulillah. Jadi mungkin kata-kata perangsang untuk rakan-rakan di luar sana yang ingin mengecapi kejayaan macam Iman. Tapi macam, wah Iman ni pandai sangatlah kan dan sebagainya. Mungkin kata-kata nasihat yang bernas daripada anda. Kata-kata akhir saya, lebihkanlah fokus di dalam kelas itu. Dengarlah cakap guru-guru, jangan langgar peraturan sekolah. Lepas tu lebihkan masa belajar dibanding bermain. Sebab kita nak periksa besar semua tu nanti. Lepas tu masa depan kita jauh lagi. Jadi lebihkanlah belajar dibanding bermain. Comel. Berwawasan sungguh. Sejuk perut. Ibunya ada di situ.
Puan Hamudah ya. Puan Hamudah sejuk perut ya mendengar kata-kata ni. Ada ibunya tapi ibunya tak mau masuk TV. Tak mau. Saya harap anak sulung saya tengah tengok umur dia orang sama. Kan? Walaupun tak mengandung, sejuk perut bapak kan. Walaupun tidak, sejuk hati lah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Bersama dengan kami Ustazah Aini Nazira Abdul Karim. Ini dia gurunya. Dan juga kepada adik mumtaz kita Nur Iman Syahira Zulfakri antara 12 mumtaz untuk PSRA. Pada kali ini kita nak ucapkan tahniah juga kepada semua mumtaz-mumtaz yang lain. Teruskan tak sempatlah kami nak bawakan semua ke sini, tapi insya-Allah setiap kejayaan ini pastinya ada keberkatannya. Insya-Allah kita harapkan menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana. Dan insya-Allah kita nak bawakan lebih barakah di MHI pada pagi ini. Dan selepas ini segmen kita, sesuatu yang rakyat Malaysia perlu cakna. Nak beli secara hutang ni kena fikir 1, 2, 3, 10 kali apakah kebaikan dan keburukan aplikasi bayaran ansuran. Kita kupaskan bersama Anim Izzati selepas ini. Kita beli dululah. Tak boleh. Jangan dah berhutang. Tidak. Nanti kita beli dululah. Kita bayar kemudian lah. No. Masih lagi bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini dan pastinya hari Jumaat merupakan hari yang kita akan kongsikan bagaimana pengurusan kewangan yang diperlukan pada saat sekarang ini, kebijaksanaan anda, pengurusan anda. Pastinya kita nak kongsikan di sini berkaitan dengan aplikasi bayaran ansuran Buy Now Pay Later. Kita boleh beli dululah, nantilah bayar. Kadang-kadang ada bayar 4 kali, kadang-kadang ada bayar 3 kali. Macam perasannya macam tahu kan, dia kalau lambat bayar kena pula charge RM10 kalau lambat bayar. Jadi kita nak cerita tentang adakah ini merupakan budaya perbelanjaan yang baik? Adakah setengah individu itu mampu menguruskan ianya dengan baik ataupun bagaimana? Okey, kita nak bersama dengan orang ramai nak dapatkan pandangan mereka. Apa agaknya mereka rasakan tentang bayaran ansuran ini? Sama-sama kita dengarkan. Pernah je. Pernah. So far saya tak prefer untuk gunakan ansuran lah. Bayaran ansuran ni dia dapat jimatkan kita punya duit sebab dia bayar secara ansur-ansur and then kita boleh manage kita punya kewangan. For me, you boleh pay later lah. In a short term tu, if something you nak tu, you boleh lah. Boleh dapat in the instant, orang kata kan. Dalam 2-3 months itu, you dah boleh settle dah. Ramai cenderung untuk pakai bayaran ansuran adalah sebabkan diorang tak ada amount yang banyak untuk beli satu barang. So, that's why they prefer untuk bayar ansuran. Bagi saya pula keburukan dia kalau kita tak boleh nak commit. Sebab bila kata kita tak boleh nak commit, dia akan jadi blacklist dan tak cantik kat nama kita lah. Sebab kadang-kadang kita leka. Jadi kita hanya bayar kadang-kadang hanya bulan pertama dan seterusnya kita tak bayar. Jadi efek dia nama kita akan blacklist. It's hutang lah. So kalau boleh, kita janganlah hutang. Biasanya keburukan dia adalah separuh orang kadang dia salah guna sistem tu. So kadang dia tak mampu tapi dia beli lebih-lebih. So dia tak terbayar bayaran kemudian. Kalau bayaran ansuran is like kita kena commit untuk bayar secara bulanan sampailah jumlah yang kita commit tu habis. Ya, kalau boleh bayar 4 kali, kenapa kita nak bayar semua sekaligus, kan? Contoh harga 800, bulan ni bayar 200 je. Takkanlah kita tak nak. Itu satu tawaran yang sangat-sangat baik. Jadi bagi kita sebagai pengguna ini, dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini, walaupun perbelanjaan semakin lama semakin berada pada tahap yang yelah kita tahu kan, harga semakin lama semakin meningkat, tapi kita masih lagi rasa macam tak ralat untuk membeli sesuatu barangan itu disebabkan ada kelonggaran untuk bayaran ansuran. Sebenarnya memberikan kebaikan ataupun keburukan kepada pengguna. Jadi kita akan bersama dengan mereka yang lebih pakar. Kita membawakan kepada anda Dr. Adam Zubir, perunding kewangan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Doktor pernah bersama dengan kita juga sebelum ini. Jadi kita nak dengarkan pula buah fikiran dan juga pandangan berkaitan dengan buy now pay later ataupun beli dulu, bayar kemudian. Okey. Sekarang ni wabak untuk bayar dulu, beli dulu bayar kemudian ini datangnya selepas kita terlalu aktif membeli belah dalam talian. Sekarang
kan, selepas cashless, membeli belah dalam talian dan sebagainya, datang pula satu sistem yang lebih canggih dan lebih menarik perhatian untuk memberi kelonggaran dari sudut pembayaran kepada pengguna. Dikirakan bagaimana? Adakah budaya perbelanjaan ini memberi kesan kepada pengguna-pengguna sekarang ni? Bagaimana, Doktor? Bagi pendapat peribadi saya, memang nampak, of course, ada kesan. Dan kalau kita lihat, saya sedar Buy Now Pay Later ni datang masa berlakunya wabak COVID-19. Yep. Ketika itu, ramai orang terjejas. Masyarakat terjejas pada tahun 2020. And then munculnya Buy Now Pay Later ni dalam banyak aplikasi-aplikasi online platform yang kita boleh gunakan untuk membeli sesuatu barang. Pada asalnya, saya lihat, benda itu bagus sebab dia membantu masyarakat-masyarakat yang terjejas. Sebab kita tahu pada tahun 2020 ramai masyarakat daripada di Malaysia ini yang terjejas akibat daripada dibuang kerja misalnya ataupun dipotong gaji mereka, bisnes tak dapat nak berjalan seperti biasa. Tetapi mereka harus meneruskan kehidupan. Setuju. Dan disebabkan susahnya nak membeli sesuatu barang tersebut, apabila diberi alternatif untuk membayar secara ansuran barang-barang keperluan ini, saya kira benda itu baguslah ketika itu. Tetapi sekarang ini, alhamdulillah, ekonomi sudah pulih. Semua dah bergerak kerja semula. Semua dah bergerak seperti biasa. Dah ada pendapatan seperti biasa. Pendapatan pun berjalan seperti biasa, bisnes membuka seperti biasa. Tetapi aplikasi itu saya kira disalahgunakan pada zaman sekarang. Objektifnya dah berbeza dah. Objektifnya dah berbeza, bukan untuk membeli barang-barang keperluan, sebaliknya diguna pakai untuk membeli barang-barang kemahuan yang mungkin ramai daripada masyarakat tak mampu nak membeli, tetapi disebabkan oleh alternatif Buy Now Pay Later ini, mereka membeli barang-barang yang sebelum ini mungkin tak mampu sekalipun, tetapi sekarang ni boleh membeli. Ya. Sepatutnya harga itu di luar kemampuan kita. Contohnya lah, kita ambil bukannya yang jumlah kecil lah. Anda ambil telefon bimbit harga 3-4 ribu ataupun RM5,000 kan, bayar 4 kali. Kalau kita tak ada aplikasi ataupun sistem itu, kita memang tak akan beli langsung. Kita memang tak ada dah. Kita di luar kemampuan. Ini memang kita tak mampu. Tapi disebabkan ada kelonggaran seperti itu, boleh bayar 4 kali contohnya. Jadi kita ada kemampuan tersebut. Melihat kepada rules and regulation ataupun terms lah, syarat-syarat yang diletakkan ini sangat-sangat sedikit. Jadi sangat mudah untuk mereka yang berumur 21 tahun kan. Sampai saya rasa mereka sangat targetkan golongan muda ini untuk menggunakan BNPL ini. Apa pendapat doktor sendiri? Ya, itu yang bahayanya. So kalau sebelum ini, sebelum kewujudan BNPL ini, kalau kita nak membeli sesuatu barang secara ansuran, seseorang itu contohnya perlu menggunakan kad kredit misalnya. Tapi kad kredit ini perlu melalui pengurusan dengan bank kan, jadi agak sukar lah. Kena berurus dengan bank, kena ada payslip, slip gaji, lepas tu kita kena ada credit score rating yang bagus. So maksudnya tak ramai orang yang mampu apply credit card itu. Tetapi sebaliknya dengan BNPL ini, asalkan anda boleh buka ataupun ada akses kepada apps dan ada apply, mereka tak lihat credit score rating anda boleh menggunakan perkhidmatan BNPL itu. Ini membuatkan orang-orang muda zaman sekarang ini baru je, even some of them belum habis sekolah lagi, tetapi boleh menggunakan aplikasi BNPL ini dan membeli barang-barang kemahuan mereka. Contohnya beli game, beli konsol, beli handphone dan sebagainya. So bagi saya ini bahayanya kan, dengan adanya BNPL ini, dia melatih masyarakat golongan muda di masa hadapan untuk membiasakan diri membeli sesuatu barang yang di luar kemampuan secara beransuran. Dan sangat bahayalah. Sangat bahaya kan. Kalau contoh kita dah boleh beli mesin basuh tu, sebenarnya bajet kita RM1,000 je. Tapi disebabkan ada BNPL ni, daripada bajet RM1,000 tu kita rasa macam RM1,000 untuk bulan ini. Jadi boleh beli harga yang RM3,000 sebab 3 kali bayar. Jadi bulan depan tu duk sakit kepala, macam mana nak cari lagi RM1,000. Okey, kita cerita pasal sakit kepala. Bulan pertama kita bayar memang cantik, on time. Bulan kedua pula, itu datangnya masalah. Lambat sedikit sekarang ni mereka akan adakan charge. Charge di atas faedah yang tertunggak dan sebagainya. Adakah mereka mempunyai hak? Itu tidak dianggap menipu kepada pengguna, ataupun bagaimana pendapat doktor sendiri melihat kepada sistem yang di-applykan terhadap mereka yang lambat bayar faedah-faedah ini? Sebab kalau kita lihat BNPL ini pun sangat-sangat baru. Baru diperkenalkan pada 2-3 tahun yang lepas. Saya rasa
perlu ada regulation untuk mengawal selia Ya. syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan BNPL ini sebab lain syarikat lain charge-nya. Betul, Ada yang charge 10%, ada yang charge fixed amount, contohnya RM10, RM25 ataupun RM75. Ya. Jadi tidak ada piawaian yang menentukan berapa banyak syarikat BNPL ini boleh charge. Tapi kalau kita lihat daripada term and condition, sebelum kita membeli sesuatu barang tersebut, memang dah tertera di terma dan syarat. Ya. Tetapi kalau saya tanya Anim sekalipun, baca tak terma dan syarat? Tak adanya, doktor. Memang takkan baca. Saya secara jujurnya bukan tak pernah guna kan aplikasi-aplikasi bayar dulu, beli dulu, bayar kemudian ni. Betul. Memang takkan kita pernah baca syarat-syaratnya. Itu hakikatnya kan. Hakikatnya orang beli saja, kemudian lah macam beli dulu, bayar kemudian, umpama beli dulu fikir nanti. Ya, ya. Fikir kemudian, alamak tak ada, tak cukup duit ni macam mana? Betul. Lepas tu terjerat dan kena bayar penalti dan sebagainya. Sebab kita kena tahu, kita kena faham juga bagi syarikat BNPL ini, mereka melakukan sesuatu bisnes, betul tak? Dan bila mereka membuat sesuatu bisnes, mesti ada cara untuk mereka mengaut keuntungan apabila mereka menawarkan servis BNPL ini. Betul. Jadi antara caranya, sebab mereka bukan bank, institusi perbankan, mereka tak boleh nak charge kadar faedah dan sebagainya. Dan kebanyakan BNPL pun adanya patuh syariah. So mereka kenakan penalty sebab that is part of the agreement lah. So saya selalu nasihatkan kepada orang ramai sebelum menggunakan perkhidmatan BNPL itu kena cakna dulu dengan terma dan syarat. Apa yang berlaku jika sekian terjadi. Betul. Supaya kita tak terjerat dengan, yalah, kadang-kadang kita sendiri terjerat dengan diri sendiri sebab kita ni ada satu budaya malas membaca. Kan? Kadang-kadang sains sebesar-besar tu pun kita tak baca, kita terus sahaja bersetuju dengan apa sahaja syarat-syarat yang diletakkan. Okey, kita nak fokuskan lebih kepada BNPL ini apabila golongan baru kahwin, golongan muda, tak cukup dengan itu, mereka yang tahulah limit perbelanjaan setiap bulan itu takat tu sahaja. Ini antara golongan-golongan yang berisiko menggunakan BNPL dan akhirnya terjerat dengan situasi ini. Sebenarnya bagaimana dan apakah kesannya terhadap individu tersebut? Sebab bukan sahaja aplikasi itu tidak boleh digunakan, tetapi nama kita juga akan menjadi buruklah. Betul. Kan? Disebabkan hutang dengan banyak aplikasi dan sebagainya. Tetapi untuk lebih kita faham, doktor, sebenarnya apakah kesan terhadap kredibiliti kita sebagai seorang pengguna? Jika kita tak dapat nak membayar pada masa yang ditetapkan lah. So, I think first thing first, pertama sekali kalau kita membuat hutang berlebih-lebihan, sebab BNPL ni kita boleh buat banyak. Bayangkan anda boleh buka beberapa aplikasi. Umpama macam anda ada beberapa kad kredit. So kalau anda buat hutang dengan aplikasi A, aplikasi B pun buat juga BNPL, aplikasi C pun buat juga BNPL. Jadi apa yang berlaku adalah perbelanjaan ataupun komitmen bulanan anda makin lama makin bertambah. So itu yang anda kena komit selama 3 bulan ataupun 4 bulan. Jadi kalau apabila anda tak dapat apabila anda tak mampu untuk membayar komitmen-komitmen ini, maka anda dikenakan denda. Dan denda itu boleh jadi sangat-sangat tinggi. Saya bagi contoh, ada satu aplikasi ini, kalau barang yang anda beli di bawah RM100, anda dikenakan RM10 penalti. Itu bermaksud kalau maksimum anda guna RM100 sekalipun, anda dikenakan 10%. Tetapi jika anda membeli sesuatu barang pada harga mungkin RM50, itu dah 20%. Betul. Ini sangat-sangat tinggi. Betul. Kalau saya nak comparekan dengan, nak bandingkan dengan kredit kad misalnya, kad kredit sekurang-kurangnya 18% setahun dibahagikan kepada 12. So lebih kurang 1.5% sebulan. So maksudnya BNPL ni kalau disalahgunakan, dia jadi sangat-sangat tinggi. BNPL ni adalah satu umpama, it's like macam microfinancing. Maksudnya kita buat pinjaman sikit-sikit. Macam zaman-zaman dulu kan kadang-kadang atuk nenek kita suka buat pinjaman dengan kedai. Contohnya beli nasi lemak ke, beli beras ke dan sebagainya. Okey, nanti saya bayar RM5, saya bayar RM10. Tetapi ini dah digitalize kan. Chatty modern. Saya punya producer sempat berkata, ni chatty modern punya ni. Chatty betul modern, lah tu. Digitalize kan, yang mana semua orang boleh guna. Betul. Dengan hanya menggunakan aplikasi di smartphone masing-masing. Ya, betul. Tak perlukan anda mempunyai skor kredit yang cantik ke dan sebagainya, anda boleh berhutang. Itu yang menjadi menarik perhatian, yang dia punya kick dia dekat situ lah kan. Dia punya tarikan dia memang dekat situ. Dan benda ni, untuk menjawab soalan Anim, apa implikasinya kepada masyarakat ataupun kepada keluarga adalah apabila mereka tak dapat nak bayar, mereka terjerat dengan hutang. Dan benda yang paling saya takuti adalah mereka mencari alternatif lain untuk membayar hutang-hutang ini. Setuju.
Tetapi mereka tidak korek ada yang ni, tutup yang ni. Tetapi mereka tidak ada credit score yang bagus. So mereka tak boleh nak ambil loan daripada bank, mereka akan ambil loan daripada tempat-tempat yang bahaya, yang tak Yalah, yang tak berlesen, yang berlesen dan sebagainya. Yang kita khawatirlah kan pinjaman-pinjaman lain yang kadang-kadang bila kita berada pada situasi yang terjerat ini, banyak tindakan yang di luar daripada kawalan kita yang kita boleh buat. Terima kasih banyak-banyak doktor. Saya rasa pacing kita agak laju dan padat. Saya harap anda di luar sana dapat mengikuti sebab ini antara yang sememangnya dekat dengan kita. Tak payah cakap anda semua. Saya sendiri antara pengguna Buy Now Pay Later. Kita perlu ada pengurusan yang baik kan doktor? Pengurusan yang baik untuk anda tahu dan fahami bagaimana dengan aplikasi ini boleh digunakan sebaiknya. Lebih banyak kebaikan daripada keburukan yang akan anda dapat jika tahu pengurusan yang baik. Terima kasih Dr. Adam Zubair, perunding kewangan. Harapnya kita boleh jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Alright, insyaAllah. Okey, itu saja kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sebelum saya tinggalkan anda, kita nak kongsikan juga, ini dia, saksikan PTTI, pecutan akhir SPM setiap Sabtu dan Ahad pada jam 10 pagi di saluran NTV7. Jadi kalau anda mungkin masih tidak lambat lagi untuk anda skor SPM, banggakan ibu bapa untuk buktikan yang terbaik untuk skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Jadi mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI. Okey, ini dia PTTI Tuition. Ini sebenarnya terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Layari ptti.my sekarang untuk program selekoh saat akhir SPM. PTTI Tuition. Itu dia. Okey, kepada mereka yang bakal mengambil SPM, ini untuk anda. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bersama dengan Abang Nas ataupun Nazruddin Rahman bersama dengan anda untuk MHI. Baik, terima kasih dan kepada anda yang baru saja di depan kaca TV. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sedang menonton MHI dan anda terlepas suatu topik yang sangat memberangsangkan. Buy Now Pay Later. Orang rakyat Malaysia memang suka kalau nak beli hutang-hutang ni. Jadi apa kata kita letak tepi Buy Now Pay Later, kita letak tepi hutang. Apa kata kita gunakan amount yang lebih sedikit pun tak apa. Janji kita buat simpanan untuk hari akhirat di bulan Jumaat, hari Jumaat yang mulia ini. Kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Selangor. InsyaAllah kita berinfak kepada rumah Allah dan yang akan memberikan barakah yang berpanjangan. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin nampak, Alhamdulillah, semakin kita nampak semakin bercahaya nur dari Alhamdulillah. Hidup lagi satu nikmat yang paling Ustaz bersyukur. Itulah dia kan. Kalau kita beri pun, berilah dengan ikhlas. Kalau rugi orang tak ikhlas ni. Betul. Jadi kalau kita nak cerita tentang pengenalan dan sedikit latar belakang tentang Masjid Lestari Perdana ini. Boleh tak? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semulia-mulia hari Jumaat. Semulia-mulia Nabi Muhammad. Jom pujuk hati kita bersedekah dan berselawat. Mudah-mudahan hidup kita dunia akhirat selamat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Masjid Lestari Perdana ni sebenarnya masjid yang diimpikan. Selama 20 tahun kawasan Lestari Perdana tidak ada masjid. Jadi menyukarkan bagi mereka untuk melakukan ibadah dengan sempurna. Terutamanya solat jemaah pada hari Jumaat, solat hari raya Aidilfitri dan bulan Ramadan. Surau yang ada tu Masya Allah, Tabarakallah, telah usang, telah uzur. Berusia 15 tahun surau tersebut. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, tahun ni kita merayu pada orang ramai untuk mengumpul dana sebanyak 16 juta ringgit. Cuma agak menyedihkan, kita hanya dapat kumpul hanya 2 juta ringgit. Namun saya doakan semua penyumbang pada pagi yang indah ini di Malaysia hari ini, Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah apabila kita berinfak untuk pembinaan rumah Allah, Masjid Lestari Perdana. Sebelum Ustaz pergi jauh, tolong masuk ke www.masjid Lestari Perdana. Dekat situ tuan-tuan dapat penjelasan yang lebih lengkap. Dan Masya Allah, Tabarakallah, kalau kita tengok gambar ni, betapa sesak untuk solat Jumaat. Video ni menunjukkan itu belum lagi solat Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha dan setiap kali bulan Ramadan. Mereka terpaksa, ada satu ketika solat Jumaat, hari hujan turun, basahlah jemaah. Dan Masya Allah, ada satu ketika dan selalulah bila solat Jumaat,
dalam surau yang usang dan uzur itu telah berusia 15 tahun, dah berapa kali renovation sampai zinc pun dah nak kena kepala dah. Allah. Sebab terlalu banyak extend. Tapi isu dia, bila panas terik, bila hujan jemaah basah. Jadi apa salahnya tuan-tuan? Tuan-tuan jangan ingat menonton Malaysia hari ini bersama saya ni adalah satu kebetulan. Tapi sebenarnya takdir dari Tuhan untuk mengetuk hati kita sama ada kita ingin menyumbang tak untuk pembinaan rumah Allah. Tuan-tuan, Ustaz yakin mereka yang sekarang ni sedang sibuk mengira untuk pembayaran cukai. So tuan-tuan jangan lupa untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana, tuan-tuan dapat pemotongan cukai, kan? Sumbangan pengecualian cukai. Dan Masya Allah, tuan-tuan juga bagi badan syarikat-syarikat besar, founder produk yang kaya raya, yang duit dah tak tahu nak buat apa. Apa salah kita bina rumah Allah? Dengan membina rumah Allah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah mahligai yang indah untuknya di syurga. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang sesiapa yang membina masjid, maka Allah akan bina satu bangunan seumpamanya di dalam syurga. Rebut peluang ni sementara kita ada. Jangan tunggu esok atau lusa, sebab belum tentu kita hidup lagi. Ustaz seorang sakit kanser berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum kau ambil nyawa aku, ya Allah, izinkan aku sujud untuk solat di dalam Masjid Lestari Perdana. Tuan-tuan, rebut peluang ini. Duit yang ada dalam akaun kita belum tentu duit kita. Tetapi duit yang kita sumbang itu akan menjadi milik kita. Ini dipanggil saham akhirat. Tadi buy now, pay later. Sekarang ni Masya Allah, kita bersedekah sekarang. Pahalanya tak perlu tunggu later. Sekarang Allah bagi pahalanya dengan mencurah-curah rezeki. Ingat, bagi mereka yang sedang terlantar sakit, ingat satu hadis Nabi Muhammad SAW, ubati penyakitmu dengan bersedekah. Jadi sedekah ni, kalau Allah tak sembuhkan penyakit kita, Allah dah bagi saham akhirat untuk kita. Nak benar. Selama mana orang mendirikan solat di dalamnya, orang solat berjemaah dalamnya, mengaji Al-Quran dan macam-macam aktiviti agama di sana, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Tuan-tuan, 16 juta ni banyak. Tapi kalau kita rakyat Malaysia ni ada 30 juta, seorang RM1, seorang RM2 lebih dapat, tuan-tuan. Jadi pujuk hati kita, ikhlaskan hati untuk membantu pembinaan Masjid Lestari Perdana. Mudah-mudahan tercapailah hajat kami. Alhamdulillah, betapa apa maunya sekalipun, janji je ikhlas daripada hati. Benar. Dan boleh kita tanya, kalau 16 juta sasarannya, selain daripada masjid utama, apalah lagi fasiliti yang mungkin disediakan? Alhamdulillah, kami diberi tanah 10 hektar dan untuk mengganti ini kita akan buat skup madrasah dan juga ada bangunan-bangunan seperti bilik pengurusan jenazah, dewan serbaguna dan ada sekolah quarters untuk imam dan juga kaki tangan masjid dan banyak lagi aktiviti kat situ yang kita akan buat sebab tanah tu besar. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, selama mana tempat ni ada, tuan-tuan akan dapat pahala. Masya-Allah. Dan nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada, barcode pun dah tersedia. Apa salah ambil screenshot ataupun tangkap gambar, boleh suruh anak transferkan duit. Ada akaun bank Islam, ada akaun Maybank. Saya doakan semua yang menyumbang, Allah kurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bila kita dengar kata-kata daripada Ustaz Hanafiah Malik kita pun rasa sejuk di hati, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumaat yang mulia ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz di atas kehadiran tuan-puan dan insya-Allah kita sumbang bersama-sama demi kelestarian pembinaan Masjid Lestari Perdana di Bandar Putra Permai, Selangor, insya-Allah. Baik, kita berehat seketika dan apabila kita kembali lebih cerita tentang kebajikan supaya kita cakna sebagai rakyat Malaysia, bagi warga emas dan OKU di negeri Pahang. Silakan semuanya selepas ini. Baik, 10.20 pagi dah. Kita bersama-sama lagi dalam Malaysia hari ini. Kalau di
anda yang sedang menyaksikan kami tu, fokus kita kali ini ke warga Pahang. Ini satu berita baik dan juga inisiatif yang sebenarnya mungkin di antara anda telah pun menikmatinya. Cuma kami di sini ingin war-warakan sekali lagi tentang apakah inisiatif Kerajaan Negeri Pahang sendiri untuk membantu mereka yang dalam kategori warga emas dan orang kelainan upaya, terutama sekali untuk kebajikan mereka. Apa yang menariknya sebenarnya ni? Kita bersama dengan dua individu hebat. Hari ini ibaratnya macam wanita-wanita di sini ya. Okey, kita bersama dengan YB Datuk Sabaria Saidan, Exco Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. YB, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami sampai juga hari ini kita bertemu bersama-sama, dan juga Puan Nur Azlina Irdawati Mat Tahir, penolong pengarah kanan bahagian warga emas Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Assalamualaikum Puan. Okey, baik. Hari ini kita nak cerita tentang inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan negeri sendiri, terutama sekali kepada warga Pahang, kebajikan yang difokuskan kepada mereka warga emas dan juga OKU yang kita panggil sebagai Kad Kesihatan Pahang Pride Kasih. Okey, mungkin YB nak kongsikan bersama dengan kita kad kesihatan Pride Kasih yang dimaksudkan. Silakan YB. Okey, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih juga kepada Anim ya dan juga warga MHI kerana telah sudi menjemput kami bersama-sama bagi kita menceritakan seberingkaslah mengenai kad Pahang Pride Kasih ni. Dan untuk makluman semua, untuk tahun hadapan tahun 2024 kita telah menyenamakan sebagai Pahang Kasih Makmur. Okey, Pahang Kasih Makmur. Ya, Makmur. Okey, untuk next year. Ya. Alright, okey. Selain daripada itu? Okey, kad ini adalah salah satu inisiatif Kad Negeri Pahang lah bagi membantu rakyat yang sebut oleh Anim tadi, iaitu warga emas dan juga OKU yang terpilih lah. Maksudnya yang layak, dan juga kita ini memang bantuan yang bersasar. Dan setakat ini sebenarnya kad ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wasdi, mulai bulan Januari pada tahun 2022. Berterusan 2023 dan insya-Allah akan teruskan pada tahun hadapan 2024. Maknanya tahun rintis lah tahun 2023 ni, melihat kepada feedback, melihat kepada bagaimana penggunaan yang dinikmati. Okey, mungkin dalam kalangan kita yang masih lagi tak tahu apakah sebenarnya Pahang Pride Kasih. Kad kesihatan ini boleh dipakai bagaimana? Fungsinya mungkin YB nak kongsikan. Okey, saya sebut Pahang Kasih Makmur lah sebab kita nak membiasakan. Okey, faham, betul. Okey, kita nak membiasakan orang ramai. Nanti bila sebut Pahang Pride Kasih, mungkin ada yang dah keliru pula, kan? Mana satu. Okey, kad ini sebenarnya satu kad yang di dalamnya ada sejumlah RM500. Okey, jadi kita telah menetapkan klinik-klinik tertentu, itu klinik panel lah. Bermula pada tahun 2022, klinik panel kita cuma ada 70. Dan kerana sambutan yang begitu menggalakkan dan juga bagi memudahkan pengguna, kita tambah lagi klinik panel tersebut kepada 170 lebih. Okey. Ini untuk memudahkanlah. Klinik panel swasta. Penting ya, sebab kadang-kadang kita sekarang kan, kalau anda sendiri tahulah kan, yang selalu duk pergi klinik tu, pergi klinik je perkara pertama yang akan ditanya adalah ada insurans ke tak ada. Kan? Jadi bila ada kad kesihatan ataupun kad Pahang Makmur. Pahang Kasih Makmur. Kasih Makmur. Pahang kena biasakan ni. Kad Pahang Kasih Makmur ni dia sedikit sebanyak mengurangkan beban pada mereka. Terutama sekali warga emas dan juga OKU. Kita cerita tentang kelayakan pula. Mungkin Puan nak kongsikan juga bersama dengan kami. Apa antara kelayakan mereka yang boleh memegang kad kesihatan Pahang Kasih Makmur ni? Okey, terima kasih Puan Anis. Untuk makluman semua, Kerajaan Negeri Pahang telah bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang untuk mengenapasti dua kumpulan sasar yang berkelayakan lah untuk menerima bantuan kad kesihatan Pahang Kasih Makmur ni, iaitu warga emas dan juga dengan orang kurang upaya yang tidak bekerja, yang tidak berkemampuan. Selain itu juga Kerajaan Negeri Pahang juga mengenapasti juga golongan yang berkelayakan daripada pemimpin-pemimpin setempat lah. Untuk makluman semualah, sehingga November tahun ini seramai 29,771 orang telah menerima kad kesihatan Pahang Kasih Makmur, di mana 14,775 orang merupakan klien JKM sendiri, iaitu penerima bantuan warga emas dan juga bantuan orang kurang upaya tidak bekerja. Manakala 14,996 pula merupakan
senarai penerima nama daripada kawasan Dewan Negeri Pahang. Ada juga baki yang kita tak dapat serahkan sebanyak 829 kad. Ini kerana ada separuh penerima tu telah meninggal dunia dan juga ada yang telah berpindah ke luar negeri Pahang. Sebab kad ini khusus untuk mereka yang menetap di Pahang. Khusus untuk mereka yang menetap di Pahang saja kan. Adakah mereka juga mungkin untuk mereka yang baru saja mendengar ni untuk apply perlu melalui JKM tidak? Tidak. Kalau untuk klien JKM sendiri, memang kita akan ambil senarai nama daripada penerima JKM sendiri. Tetapi untuk kawasan DON, mereka perlu berjumpa dengan pemimpin setempat lah untuk dapatkan borang apa semua itulah. Okey, YB, bila kita cerita tentang kad dan ada RM500 di dalamnya, mungkin rawatan-rawatan yang dapat diraih daripada klinik swasta ini limit lah kan? Ada limitasinya. Betul. Jadi bagaimana? Adakah tertentu rawatan yang disasarkan? Okey, sebenarnya kita mengeluarkan kad ini adalah untuk kita mengelakkan mungkin penerima-penerima kad tersebut untuk pergi ke klinik kerajaan yang mungkin kita ada kesesakan. Jadi kita boleh mengurangkan kesesakan tersebut dengan memberi kad ini dan mereka pergi ke klinik swasta. Seperti saya katakan tadi, klinik yang kita tetapkanlah. Okey, dan sakit-sakit yang kita boleh mendapat keistimewaan daripada kad ini adalah sebentuk demam biasa. Demam biasalah, maksudnya kalau ada penyakit contoh darah tinggi, kencing manis dan juga jantung dan sakit yang kronik tu kita tidak menampunglah kerana mungkin ubat-ubat mereka ubat yang terjadual dan juga mereka ada follow up di klinik-klinik tertentu. Jadi ubat ini hanya untuk rawatan ini untuk sakit luar lah. Yalah, dan kita haruslah memikirkan setanding dengan berapa banyak amount yang dimasukkan dalam kad Pahang Kasih Makmur tersebut. Okey, mungkin untuk yang terakhir ni YB boleh kongsikan juga secara ringkasnya bersama dengan kami usaha yang dijalankan, yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri sendiri untuk memastikan manfaat ini dapat dinikmati seluruhnya. Okey, yang pertamanya memang kita mengucapkan sangat mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Pahang di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Datuk Seri Wan Masjid lah. Kerana kita menyebarluaskan penggunaan kad ini di mana kita telah membukanya maklumat yang boleh kita mendapat rujukan maklumatnya melalui www.pahangpridecare.com. Dan juga dalam masa yang sama kita juga telah membuka satu aplikasi, melancarkan satu aplikasi mudah alih yang kita namakan mobile apps lah. Yang mana penerima kad ini boleh menyemak baki, berapa baki mereka. Lagi mudah kan? Lagi mudah untuk mereka. Segalanya di hujung jari, YB. Itu boleh. Dia. Sebanyak mana lagi baki ada dalam kad tersebut yang boleh mereka gunakan. Itu paling penting tu kan. Tahu-tahu kan dah sampai klinik tak boleh pakai. Terima kasih banyak-banyak. Ini satu inisiatif yang kita harapkan dapat dinikmati oleh seluruh warga Pahang yang memerlukan, terutama sekali fokus kita kepada warga emas dan juga OKU. Terima kasih diucapkan kepada YB Datuk Sabaria Saidan, Exco Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Begitu juga Puan Nur Azlina Irdawati Mat Tahir, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Terima kasih bersama dengan kami. Itu dia inisiatif yang dihaskan untuk anda. Tapi kita akan bersama dengan Nazruddin Rahman untuk akhirnya di Malaysia hari ini. Silakan. Terima kasih Anim, terima kasih. Nampaknya 3 wanita telah pun conquer satu sudut di sana. Jadi kita lelaki kita ke belakang saja. Tapi tahniah kepada Kerajaan Negeri Pahang di atas pelaksanaan pelan ini. Dan khas untuk mereka yang punya kad OKU dan juga kepada mereka warga emas di atas 65 tahun. Alhamdulillah untuk anda semua. Baiklah, kita akan berehat ujung minggu ini. Anda semua yang sedang menyambut Christmas, kepada rakyat Malaysia yang menyambut, preparasinya sudah disediakan dan 25 hari bulan minggu depan kita bersiaran semula dan kita akan bersiaran pada hari Christmas 25 hari bulan Disember. Tidak dilupakan juga topik kita akan menyantuni mangsa tragedi tanah runtuh di Puchong. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami. Jaga diri dan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Salam Jumaat.